Sebelum anda nak maki saya sebab baca tajuk, tengok dulu video ni sampai separuh. Tak nak tengok sampai habis pun tak apa. Tengok sampai separuh pun jadi. Okey, lupa pula nak bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam episod pendek ini saya nak bagi sedikit tazkirah teknologi buat pengguna-pengguna iPhone ataupun orang yang taksub nak beli iPhone 14. Jadi mesti ada sebahagian daripada anda yang rasa nak marah kan bila anda baca tajuk video ni kan. Kutuk orang yang tak pakai iPhone. Macam tu jugalah apa yang saya rasa. Saya dah banyak kali dapat komen-komen daripada orang yang mungkin merupakan pengguna produk Apple ni. Kan sebelum ni saya banyak tunjukkan testing 5G tu kan, di mana saya gunakan telefon daripada Asus, daripada Xiaomi kan. Lepas tu ramai juga yang asyik tanya. Dia kata, "Bang, kenapa tak pakai iPhone? Bang, tak ada iPhone ke?" Jadi mula-mula tu saya jawab lah kenapa saya tak boleh nak gunakan iPhone masa buat testing 5G. Tapi lepas tu dia makin ramai yang duk tanya benda yang sama Tapi soalan tu saya perasan dia bukan nak tahu sangat kenapa iPhone tu tak ada 5G. Tapi dia lebih kepada nak menyindir kenapa saya tak gunakan iPhone untuk testing tu ataupun tak gunakan iPhone lah kan. Okey, lepas tu tak apa lagi Lepas tu kan saya ada buat beberapa review tentang telefon berasaskan Android. Dalam tu pun saya perasan ada banyak komen yang jenis menyindir telefon Android ni. Contohnya kan, ada yang kata macam bazir duit je beli, baik beli iPhone. Ayat tu saya selalu baca, baik beli iPhone. Malah pada hari tu saya ada tunjuk satu demo 5G menggunakan telefon Samsung Fold 4 tu kan. Yang itu pun ada orang komen, dia kata, dari beli Samsung sampai 5,000 lebih, baik beli iPhone. Ayat yang sama, baik beli iPhone. Jadi akhir sekali komen-komen macam tu saya delete je lah. Sebab saya rasa kan komen macam tu dia boleh buat pengguna lain yang tak menggunakan iPhone ni terasa. Jadi mai kita sembang sikit pasal iPhone ni. Dia macam ni Saya memang tahu geng iPhone dan geng Android ini memang selalu berperang antara satu sama lain. Peli-peli, kutuk-kutuk, benda tu semua normal. Sekali-sekala okey lah, kadang-kadang bila kita baca tu kita terhibur, tak ada masalah apa. Tapi kalau jenis orang yang suka hantam semua benda yang bukan iPhone pada setiap masa, pada saya tu dia dah melampau lah. Nampak sangat perangai macam budak-budak. Lepas tu kan, kepada yang duk tanya saya, kenapa saya tak pakai iPhone? Saya tak ada iPhone ke? Jadi kalau anda menonton video-video di channel ni, maka sudah semestinya anda tahu saya ni adalah seorang pengguna iPhone. Maka saya boleh katakan yang saya dah lama gunakan iPhone. Sejak zaman iPhone mula diperkenalkan dekat Malaysia lagi, saya dah pakai dah iPhone pada waktu tu. Lepas tu kan ni saya cerita kat anda, ada setengah-setengah model tu saya duk simpan lagi, model-model yang lama. Memanglah ada setengah tu saya dah jual lah. Malah sekarang ni pun, saya masih lagi duk gunakan iPhone 11 Pro Max. Saya beli telefon tu dulu, saya suka, saya beli, saya pakai. Lepas tu saya tak upgrade dah. Saya ada lagi model-model lain tapi saya tak upgrade. Itu pun ada orang tanya saya kenapa saya tak upgrade ke iPhone 14. Soalan ni, upgrade ke iPhone 14. Pada saya macam ni Kalau anda sedang menggunakan iPhone 11 ke, iPhone 12 ke, iPhone 13 ke apa ke, maka dia tidak ada begitu banyak sebab untuk anda nak pergi jual telefon anda tu dan pergi beli telefon iPhone 14 yang baru tu. Dia macam ni Orang yang beli iPhone ni, dia ada beberapa jenis. Ada orang beli iPhone sebab dia memang minat dengan benda tu. Dia minat teknologi, dia suka ikut perkembangan teknologi terkini. Jadi bila ada benda baru diperkenalkan, maka mereka ni teruja. Dia nak pergi beli. Dan tak apa, dia minat, tak apa. Kemudian ada juga kumpulan yang memang berduit. Mereka ni memang kaya. Mereka ni mungkin tak minat sangat dengan teknologi, tapi bila ada satu benda baru yang nampak macam best, iPhone 14 keluar nampak macam best, maka mereka pergi beli. Dan biar pergi dekat mereka lah, itu duit mereka kan. Kemudian ada juga orang yang beli iPhone ni sebab terpengaruh dengan orang lain. Nak suruh nampak macam dia dahsyat, nak suruh nampak macam dia kaya, maka nak juga pakai iPhone. Dan biasanya orang yang beli iPhone disebabkan terpengaruh dengan orang ni, terpengaruh nak menunjuk dekat orang, terpengaruh dengan budaya menunjukkan kekayaan berdasarkan apa yang mereka ada. Kumpulan ni lah yang paling banyak duk hantam pengguna-pengguna telefon lain. Dan sekiranya anda tergolong dalam kumpulan yang suka mengutuk pengguna telefon lain yang tak pakai iPhone, semata-mata memang anda memang pandang rendah kepada benda lain yang bukan iPhone, ni mai saya nak cakap satu benda dekat anda. Geng-geng iPhone yang duk sentiasa mengutuk pengguna Android semua tu, pembuatan anda tu akan buat anda nampak macam tak berapa nak bijak. Kita semua tahu
Setiap produk ada kelebihan dia, ada kekurangan dia. Dan orang yang reti menggunakan telefon, dia tak akan kutuk telefon lain. Kalau kita nak cakap pasal isu teknikal semua, itu lain tau. Ni jenis yang memang saja nak kutuk. Okey, saya bagi contoh diri saya lah kan. Saya gunakan iPhone kerana saya memang menggunakan ekosistem Apple. Ekosistem Apple tau. Saya bukan hanya pakai iPhone saja, tapi saya juga gunakan produk Apple yang lain. Macam saya pakai komputer Apple dan sebagainya. Malah saya dah mula menggunakan komputer Apple ni sebelum tahun 2006 lagi. Dan daripada waktu tu bila saya dah mula gunakan komputer Apple, saya dah tak gunakan sangat komputer Windows ni. Dan saya memang suka pun pakai macOS. Dan saya bukan hanya pakai operating system tu saja. Malah saya gunakan produk-produk ada yang lain. Contohnya benda-benda yang dihasilkan oleh Apple. Dan saya juga gunakan aplikasi yang dibuat khas untuk macOS tu. Alah, contoh yang paling mudah. Saya tak buat PowerPoint semua tu. Saya gunakan satu benda yang dipanggil sebagai Apple Keynote. Bila saya nak buat slide, saya pakai Keynote. Tapi dalam masa yang sama juga, saya pun boleh guna Microsoft Word, saya boleh pakai Excel dan sebagainya sebab Microsoft Office untuk Mac pun ada. Lepas tu dalam masa yang sama juga, dekat pejabat saya, dekat rumah ni semua, ada je komputer Windows. Cuma saya lebih suka menggunakan ekosistem Apple. Sebab apa? Sebab ada beberapa benda dia lebih mudah untuk dibuat dalam macOS tu kalau nak dibandingkan dengan Windows. Begitu juga untuk iOS pada iPhone tu. Ada beberapa benda yang lebih mudah untuk dibuat pada iOS kalau nak dibandingkan dengan Android. Sebab tu saya gunakan produk-produk Apple. Dan kalau anda masih lagi nak tanya kenapa saya tak pergi beli iPhone 14, maka ni saya tunjuk dekat anda. Belakang ni pun saya tengah duk gunakan Apple Mac Studio. Bukan saya tak nak pergi beli telefon tu. Cuma saya tak nampak lagi kelebihan dia untuk saya nak tukarkan telefon yang saya ada sekarang ni. Malah dekat rumah ni ada je iPhone 13 semua, tapi saya tak pakai pun iPhone 13 tu, saya duk pakai iPhone 11 sampai sekarang saya duk pakai. Itu kalau nak cakap pasal Apple. Kalau nak cakap pasal telefon Android, dengan sekarang saya ni, saya ada berbelah telefon Android. Daripada yang entry level kepada mid range sampailah kepada yang high end, semua ada. Malah ada setengah tu spek dia lebih elok lagi daripada iPhone 11 yang saya duk pakai sekarang ni. Jadi kalau anda nak tanya, kalau iPhone Android tu yang lebih elok daripada iPhone 11, kenapa saya tak pergi pakai iPhone Android tu? Jadi jawapan dia senang saja. Yang pertama, lagi sekali saya cakap, saya memang minat dengan barang-barang Apple. Lepas tu yang kedua, saya memang gunakan aplikasi dalam iPhone tu yang tak ada dalam Android. Lepas tu saya memang dah selesa dengan operating system iOS tu. Jadi sebab itulah saya kekal menggunakan iOS sebagai telefon utama saya. Walaupun dalam Android tu ada yang lebih berkuasa daripada iPhone 11 tu. Cakap pasal nak beli iPhone 14 kan? Mari kita sembang sikit pasal nak beli iPhone 14 ni. Sekiranya anda nak beli iPhone 14 yang terbaru tu, contohnya macam iPhone 14 Pro Max dan sebagainya kan. Lepas tu kalau anda tanya saya, perlukah anda beli telefon tu? Maka saya akan jawab senang saja. Kalau anda mampu beli dan anda dah minat, maka belilah, itu kan duit anda. Beli saja, tak payah tanya orang. Tapi sekiranya anda tak mampu untuk nak beli iPhone tu, tapi masih lagi nak juga beli telefon tu sebab kononnya anda perlukan dia, maka saya akan tanya anda beberapa soalan. Anda nak guna telefon tu buat apa? Kalau selama ni anda hanya gunakan telefon untuk main media sosial, duk update Facebook, duk update Instagram, update Twitter, duk upload video kat TikTok, duk guna WhatsApp, duk guna Telegram, duk tengok YouTube, duk main game dan sebagainya, maka hampir ke semua smartphone yang ada di pasaran sekarang ni boleh buat benda tu. Kalau anda nak beli iPhone 14 tu sebab anda kata kamera dia cantik dan anda perlukan kamera tu untuk nak menghasilkan konten kerana anda adalah content creator, maka saya akan cakap kepada anda, daripada anda duk bazirkan beribu ringgit nak beli iPhone 14 Pro Max, kalau yang kita tengok yang 1 terabyte tu sampai RM8,000, baik anda pergi beli kamera yang proper yang anda boleh gunakan untuk nak hasilkan konten yang baik. Ataupun baik anda pergi beli MacBook ke ataupun Mac Studio ke apakah yang anda boleh gunakan untuk nak edit konten anda tu. Harga dia lebih kurang sama. Malah kalau nak ikutkan, banyak je telefon lain di pasaran yang boleh menghasilkan video dan gambar yang sama cantik macam iPhone tu. Anda pergi tengok je review. Dah ramai dah orang buat perbandingan kamera dan sebagainya. Maka sebab itulah, kalau anda nak beli iPhone 14 disebabkan keperluan, maka cuba cek balik keperluan anda tu. Apa yang ada pada iPhone 14 tu yang tak ada pada telefon lain yang anda perlukan sangat tu? Cerita kat saya, apa yang ada pada iPhone 13 yang tak ada pada iPhone 14 yang anda perlu nak pakai tiap-tiap hari?
Adakah anda perlu nak pakai feature Dynamic Island kat iPhone 14 tu tiap-tiap hari? Perlu sangat ke sampai nak kena tukar iPhone 13 sampai ke 14? Macam anda jawab soalan tu kan? Jadi benda ni senang saja tau. Kalau anda memang dah nak beli iPhone 14 sebab anda memang nak beli telefon tu, maka pergi beli sajalah. Tak payah tanya kegunaan dia. Malah kalau anda nak gunakan telefon tu untuk nak hantar WhatsApp saja pun tak apa. Beli sajalah. Itu hak anda. Tapi kalau anda tak mampu nak beli, maka anda kena tanya balik diri anda kenapa anda nak sangat telefon tu. Adakah anda perlukan dia untuk keperluan ataupun anda perlukan dia untuk nak belanga? Sebab kalau untuk keperluan, banyak lagi model iPhone lain yang lebih murah yang boleh buat kebanyakan benda yang boleh dibuat oleh iPhone 14 tu. Okey, saya cukuplah dulu setakat ni. Nasihat saya senang saja. Anda nak pakai iPhone ke, anda nak pakai Android ke, anda nak pakai Huawei ke apa ke, terpulang pada anda. Kalau anda minat Android, tak payahlah nak kutuk iPhone sangat. Kalau anda minat iPhone, tak payah nak kutuk Android sangat. Macam saya kata tadi lah, nak melawak tu okey, tak ada masalah apa. Nak kutuk sikit-sikit, nak main peli-peli sikit-sikit, benda tu biasa, standard, tak ada masalah apa. Tapi jangan melebih sangat. Dan satu lagi, untuk siapa-siapa yang suka sangat tayang iPhone tu sebab nak belagak, tak payahlah. Ramai je orang yang kaya dekat atas muka bumi ni yang tak pakai iPhone. Kita memang patut berbangga dengan teknologi yang kita dapat gunakan. Tapi dalam masa yang sama, janganlah kita merendahkan orang lain yang tak mampu untuk nak gunakan teknologi yang kita ada. Okey, cukup dulu sampai kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di episod yang seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.